Okey, hari ni kita akan belajar time frame. Okey, dalam time frame ni kita akan belajar banyak time frame, sebab dalam forex ni terdapat banyak sangat time frame. Contohnya monthly, weekly, daily, H4, H1, M30, M15, M5 dan M1. Okey, kenapa banyak time frame? Sebab satu time frame dia refer waktu lain-lain. Okey, contoh monthly. Okey, monthly candle dia bertukar satu bulan sekali. Satu bulan satu candle. Okey, satu bulan satu candle. Same goes to weekly. W1 means satu minggu. So ni weekly. Weekly satu minggu satu candle. Okey. Daily D1 maksudnya satu hari. D1 daily satu hari satu candle. H4. Okey, untuk H4 ni 4 hours. Maksudnya 4 jam sekali bertukar candle. Okey. Dan seterusnya. H4, H1, M15, M30, M15, M5, M1. Okey, ni adalah jenis-jenis time frame. Kita ada monthly, weekly, daily, H4, H1, M30, M15, M5 dan M1. Okey, contoh Bang Noni bagi dekat ni real market. Okey, contoh kita ambil ni adalah monthly. Satu candle ni dia siap satu bulan. Yang ni pun siap satu bulan. Okey, and then kita tukar ke weekly. Tengok. Okey, nak bagi korang lebih nampak, kita ambil ni tanda. Kita ambil ni tanda. Okey, kita ambil ni tanda. Kita ambil candle ni tanda. Okey, nak bagi korang lebih nampak lah. Okey, ni monthly. Kita tukar ke weekly. Tengok, ada 1, 2, 3, 4 candle. Yang ni dah start bulan lain. Kita ada 4 candle untuk satu bulan. Maksudnya 4 minggu. Yang ni candle weekly. Okey, kita tukar pula. Tukar ke daily. Tengok, lagi banyak candle ada. Maksudnya satu candle ni siap satu hari. Okey, kita tukar lagi ke H4. Okey, tengok banyak.
Banyak kan candle-candle yang ada. Okey, kita tengok pula ke H1. Banyak kan? Banyak candle yang ada. Okey. M30 pun sama. Makin kecil time frame, makin banyak candle yang ada. Okey. Okey. Itu saja untuk time frame. Kita move to next topics. Topik seterusnya, apa kita nak belajar lagi untuk next topik ni? Next topik ni kita akan belajar trend. Macam mana kita nak identify trend tu. Okay. Okay, the first one, korang tengok market buat macam ni. Dia naik, then naik. Apa trend apa dia tu? Dia menaik. Trend apa? Trend up trend. Ni adalah up trend. Okay, yang ni adalah up trend. Okay, sekejap saya tukar. Okay, yang ni adalah uptrend. Okay, ni adalah uptrend. Kalau kita tengok, ada lagi satu jenis, dia turun. Dia turun je. Dia turun. Okay, dia turun. Okay, ni apa, trend apa pula? Okay, ni trend apa pula bang ni? Okay, kalau kalian tengok ni, dia buat menurun. Kalau menurun tadi, yang atas ni adalah uptrend. Kalau yang bawah ni, opposite dia apa? Opposite dia adalah downtrend. Okay. Okay, ni adalah major trend, uptrend dan downtrend. Okay, kita masuk lagi. The last one adalah, korang tengok, dia turun naik, tempat sama je. Dia naik, dia turun. Naik, dia turun. Dia naik, turun. Naik, turun. Harga seimbang dekat sini. Dia turun naik. Dia tak pecah, dia tak pergi atas, dia tak pergi bawah. Dia main dekat situ je. Trend apa pula ni bang ni? Ni adalah trend sideway. Keseimbangan lah. Senang. Keseimbangan market. Market dekat situ dia stable je. Tak turun, tak naik. Okay. Kita tengok dekat real chart. Okay, saya benda ni akan bagi contoh untuk dekat sini. Okay, korang tengok dekat sini. Okay, korang tengok dekat sini. Dia turun. Dia turun je. Ni trend apa? Ni downtrend. Ni adalah downtrend. Okay, ni adalah downtrend. So trend ni akan menurun je. So kita tengok pula yang berlawanan dengan dia. Tengok yang berlawanan dengan dia. Kita tengok yang ni. Ni trend apa pula ni? Ni saya ajar trend apa? Dia naik, dia menaik.
So ni adalah uptrend. Okay, ni adalah uptrend. So kita tengok pula next, the last one. The last one, kita tengok yang ni. Tengok yang ni. Nampak tak? Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ni adalah sideway. Okay, ni adalah sideway. Okay, itu saja untuk malam ni. Okay, sebelum tu, bagi siapa yang tengok ni, korang bertuah lah, sebab saya nak bagi tips sikit untuk orang malam ni. Sebenarnya saya buat video ni malam, saya nak bagi tips sikit dekat orang. Okay, untuk korang nak tengok trend lebih efektif, korang boleh tengok, korang boleh buka time frame D1 dan tengok trend semasa di time frame daily. Sebab di daily adalah time frame yang paling strong, time frame yang kuat. Okay, hari ni kita akan belajar 5 kesilapan newbie trader yang diorang buat selalu. Ini Bang Noni dah jumpa banyak kali kesilapan yang ramai orang buat bila nak belajar trade. Okay, apa kesilapan-kesilapan tu? Okay, kita terus straight to the point. Kita tak payah nak borak panjang-panjang, kita just straight to the point. Okay, apa kesilapan newbie trader yang pertama? Kesilapan newbie trader yang pertama adalah korang just belajar melalui YouTube. Okay, ni kesilapan yang bagi Bang Noni, ni kesilapan yang besar lah untuk korang. Sebab apa? Sebab apa ni kesilapan besar untuk korang? Sebab contoh, saya bagi satu contoh yang simple. Korang pergi sekolah dan sekolah hanya bagi buku, tak ada cikgu. Korang boleh guarantee ke belajar tu belajar daripada buku tu akan dapat straight A ataupun akan dapat A? Kalau tak ada cikgu. So sama juga, same goes to forex. Sebab kita adalah dalam proses belajar. So apa-apa pun dalam forex, tak kisahlah dalam forex ataupun dalam apa-apa bidang pun, korang nak belajar, korang kena ada cikgu. Kalau korang just belajar melalui YouTube, korang tak ada cikgu, korang takkan dapat adapt benda tu dengan cepat. Contoh, kalau korang ada cikgu, benda tu akan singkatkan lagi proses pembelajaran korang. Sebab apa? Bila korang ada cikgu, korang akan ada experience. Sebab cikgu tu sendiri akan cerita experience dia kepada korang. Okay? Dan ajar korang. Tak nak bagi korang buat silap apa yang cikgu tu buat silap before ni. So dapat singkatkan masa korang, daripada panjang jadikan pendek. Kalau korang belajar sendiri daripada YouTube, sama juga macam korang jadi cikgu ni. Korang kena belajar daripada kosong balik. Memang boleh belajar, tapi it takes time for 2 or 3 years. Kalau ada yang dapat adapt cepat, okay. Kalau yang tak ada, ambil lah masa bertahun-tahun untuk faham. Okay, tu adalah kesilapan pertama newbie trader buat. Yang kedua, okay, dah belajar dah dengan cikgu, dah trade demo dah konsisten dah trade demo. Masuk real account je, deposit ke account real, MC.
Deposit ke account real, trade MC. Deposit, trade MC. Kenapa buat macam tu? Korang, honestly daripada saya nak cakap, korang tak jaga MM. Okay, korang contoh, saya bagi contoh, korang deposit 100 USD, tapi total lot yang korang buka adalah 0.00 10 ataupun 0.20. Okay, so kalau korang tengok sendiri ni adalah entry yang akan boleh MC kan account korang dalam masa sekejap. Okay, let's say korang entry 0.10 dan entry korang tu floating 50 pip. So total korang akan floating 50 USD. Contoh kalau naik lagi sikit, naik je lagi sikit, korang MC. Same goes kalau korang buka 0.20, floating je 50 pip, terus 100 USD, terus MC korang. Tak sempat nak market tu dalam zone untuk sell lagi, tapi korang dah MC. Sebab apa? Sebab tak jaga MM. Kalau korang jaga MM, price tu hit SL pun korang takkan MC. 100 USD, buka lah lot 0.01 je. Okay, so korang takkan MC. Contohlah floating 100 pip, baru 10 USD. Okay, tu adalah simple. Okay, yang ketiga, trade tak ikut trend semasa. Contohlah korang trade tu price tengah buat uptrend, tapi korang pergi sell. Dekat sini korang pergi sell, trend tengah uptrend, korang sell. So akan jadi MC akan jadi SL ataupun MC. Contohlah trend tu tengah downtrend, tapi korang pergi buy dekat sini, pergi buy kat sini, kalau dia tak hinggap SL, MC. Dua tu je. Kalau korang trade tak ikut trend semasa. Ni yang saya banyak nampak sangat, yang saya sangat-sangat nampak bila newbie trader ni trade. Okay, yang kedua, dah ke yang keempat dah. Okay, yang keempat, trade ikut emosi. Yes, ramai orang ingat trade forex ni, trade hari ni esok kaya. Itu nonsense. Itu korang boleh join MLM. Kalau korang rasa hari ni masuk duit, esok nak terus kaya, korang boleh join MLM. Tapi dalam forex ni kita ada phase, kita ada fasa-fasa dia. Kita ada fasa belajar, kita ada fasa trade demo, kita ada fasa trade account real tak konsisten, dan the last fasa kita trade dengan konsisten, making profit every day. Okay, korang kena ingat, trade ni bukan skim cepat kaya. Okay, so korang trade ni jangan ikut emosi. Korang floating pun jangan ikut emosi.
Kalau korang ikut emosi, korang akan tekan lagi. Contohlah saya bagi dekat sini korang sell. Lepas tu price naik. Dekat sini korang sell lagi. Sebab apa? Takut. Kalau korang balance korang banyak, saya tak kisah pun korang nak sell banyak kali. Tapi kalau amount balance korang tu sikit, jangan cuba-cuba nak layer. Okay. Lepas tu naik, sell lagi. Last kali MC. Okay. Tu adalah kesilapan trader bila trade ikut emosi. Dia pergi tekan je. Lepas tu contohlah saya bagi. Okay, korang trade hari ni, trade. Lepas tu MC. Lepas MC tu korang depo lagi. Punyalah cakap dalam hati, okay, nak balas dendam dekat market. Jangan mimpi untuk korang nak balas dendam kat market. Market takkan dengar pun apa korang cakap. Korang MC 100 USD, depo pula lagi 100 USD. Saya boleh confident lah, saya boleh cakap korang akan balas dendam kat market. Korang akan sell kuat-kuat. Okay, tekan semua. Kali ni profit. Last MC. Depo lagi, nak balas dendam lagi. Last MC. Itu adalah kesilapan trader baru yang trade ikut emosi. Okay. And then lagi satu, the last one. Korang newbie baru ni trade kejar market. Apa maksud saya kejar market tu? Apa maksud baru ni kejar market ni? Okay, contohlah saya bagi kat korang, ni adalah zone. Ni candle. Ni candle. Okay, contohlah saya bagi ni zone. And then price dah masuk kat sini. Contoh macam saya bagi signal. Saya nak tolong korang generate income untuk trade. Sambil-sambil belajar dapat trade. Saya bagi experience untuk korang belajar trade. And then trade sama-sama dengan saya. Okay, contohlah price dekat sini dah masuk, dah entry dah pun. And then korang terlepas, tak sempat nak entry. Price dah turun sampai sini dah. Korang baru nak entry. Tak valid. Okay, tak boleh. Kalau dah terlebih 10 ataupun 15 pip dari zone tu, jangan entry. Sebab tu risiko paling besar. Okay, sebab korang tak entry pada zone yang betul untuk sell ataupun untuk buy. Okay, tu kesilapan yang saya nampak lah dalam selama saya trade ni dah bertahun-tahun. Itu kesilapan student saya yang saya nampak. Okay, so itu saja yang saya dapat terangkan malam ni. So see you for the next video.